Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Um, saya Dr. Katina Muhammad Noor akan menyampaikan satu ceramah yang bertajuk Kenali Jantung Anda. Okey. Um, Sebelum saya mulakan ceramah, saya ingin mengucapkan jazakumullah khair kepada Pusat Pendidikan Islah, khususnya kepada MPP dan NPP yang telah menjemput saya untuk memberi ceramah ini sebenar Hari Jantung Sedunia. Okey. Okay, sebelum saya mulakan ceramah saya ingin membawa perhatian kita kepada jantung yang telah disebut oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang berbunyi, ketahuilah dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Jika segumpal daging ini baik, maka akan baiklah seluruh tubuh manusia. Jika segumpal daging ini buruk, maka akan buruklah seluruh tubuh manusia. Ketahuilah bahawa segumpal daging itu adalah al-Qab, riwayat Bukhari dan Muslim. Okay, untuk setengah-setengah orang, hadis ni dia lebih berkaitan dengan hati manusia. Tetapi kalau bagi pendapat saya, ia lebih berkaitan dengan jantung. Apa sebab saya berkata sebab demikian ialah al-Qab dalam bahasa Arab adalah jantung. Dan organ hati pula bukanlah satu organ yang dibina atas struktur daging. Kalau kita kata hati pemikiran tu otak juga bukan daging. Tapi organ jantung, ia adalah daging kerana ia terdiri daripada otot. Okey, kita tengok fungsi jantung pada badan kita. Jantung sebenarnya senang saja, dia ibarat pam. Dia mengepam darah kita ke seluruh badan. Dan sistem dia bukan terdiri daripada pam saja, tapi pam dengan salur darahnya sekali. Jadi dia dikenali sebagai sistem kardiovaskular, di mana kardio itu adalah jantung dan vaskular bermaksud salur darah. Okey. Dan dia merupakan satu organ yang sangat penting untuk tubuh manusia dan Allah letakkan dia dalam sangkar. Sangkarnya itu letak dari dalam ruang rongga paru-paru kita, di mana ada tulang rusuk untuk melindunginya. Okey. Struktur jantung. Kalau kita susah nak fikir jantung ni macam mana, dia sebenarnya dia terdiri daripada dua bahagian, iaitu bahagian kiri dan bahagian kanan. Okey, bahagian kiri ada dua bilik, iaitu atrium dan ventricle. Okey, kalau kita pening-pening, kita nak tahu darah ni jalan macam mana apa semua, jangan fikir pasal atrium. Kita fikir kena ventricle saja. Ventricle kanan, apabila dia mengecut, dia akan tolak darah tu ke seluruh badan. Kalau ventricle kiri, kalau dia mengecut, dia akan tolak darah tu ke seluruh ke paru-paru untuk dapatkan oksigen. Okey. So kalau kita tengok sini, masuk, lepas tu dia akan masuk dalam salur darah, pergi ke seluruh badan. Yang ni ventricle kiri. Ini ventricle kanan, dia akan, bila dia mengepam, dia akan keluarkan darah ni masuk dalam paru-paru. Okey. Atrium ni sebenarnya dia adalah pusat untuk mengumpul darah yang balik ke jantung. Okay. So kalau kita tengok sini, jantung kanan akan bawa ke seluruh anggota badan. Jantung kiri akan bawa seluruh anggota badan, jantung kanan akan bawa ke paru-paru sahaja. Jadi kalau kita tengok balik kat sini, kita nampak otot dia. Otot jantung kiri dia lebih besar daripada otot dinding jantung kanan. Jadi bila dia mengepam, dia akan lebih kuat mengepamnya terus ke seluruh badan. Tapi kalau dinding jantung kiri, ventricle kiri, dia lebih nipis. Sebab dia tak jauh dia nak ngepam. Ngepamnya terus ke paru-paru sahaja. Okey. Jadi macam mana pula bila kita nak pastikan, Allah nak pastikan yang jantung kita ni bergerak, darah tu bergerak satu hala. Maksudnya dia terus ke depan je, dia tak pusing balik. Jadi Allah ciptakan untuk manusia, dia panggil injap. Injap ni ibarat pintu satu hala, boleh buka satu hala, dia tak boleh pusing balik. Jadi siapa dah lalu tu tak boleh masuk balik.
So kita ada beberapa injap kat sini, injap daripada atrium ke ventricle, daripada ventricle ke salur darah. Okay? Dan penting injap ni sebab dia memastikan darah bergerak dan satu hala sahaja. Okay. Jadi kita dah tahu berkenaan jantung, darah bergerak jantung, keluar ke mana. Tapi sebenarnya apa yang menyebabkan jantung ni mengepam? Okay, apa yang bagi signal kat dia, tanda kat dia untuk dia mengepam? Sebenarnya untuk para pelajar sekalian, yang menyebabkan jantung mengepam, sebab jantung ni ada sistem elektrik dia sendiri. Dia ada pendawaian elektrik dia sendiri. Kalau kita tengok kat sini yang warna kuning tu, yang tu pendawaian elektrik dia. Okey. Dia ada yang belah kanan, belah kiri dan juga tempat yang di mana keluar impas elektrik tu. Dan subhanallah, Allah ciptakan ni seawal umur 21 hari. Janin dalam kandungan. Jadi bila kata ibu pelajar ke mengandung semua tu, bila tengok ultrasound cari kat mana depan jantung. Boleh nampak dah. Jadi dia seawal 21 hari dah boleh detect dah. Dah boleh kesan. Okey. Yang tu kita cakap berkenaan dengan struktur dia, cakap berkenaan dengan bekalan elektrik dia. Kan kita nak tahu ke, okey, jantung sekarang dia mengepam, tapi dia perlukan tenaga, dia perlukan oksigen. Darah yang dibekalkan pada dia mesti yang kaya dengan oksigen. Jadi dia ambil mana salur darah ni? Okey, salur darah jantung dia ada 3. 1, 2 dan 3. Ni kalau ke belakang kita nampak dia macam ni. Kenapa yang kita penting ingatkan dengan salur darah ni? Sebab inilah yang banyak kita cakap berkenaan dengan sakit jantung. Okey, sekarang dah kita cakap berkenaan dengan semua struktur jantung yang berkaitan, maka barulah kita boleh bercakap berkenaan dengan penyakit jantung tu sendiri. Jadi kita kat sini, kita tengok ada lebih kurang 6 lah penyakit jantung yang selalu kita pernah dengar lah. Okey, yang paling selalu kita dengar adalah sakit jantung. Lepas tu kita dengar pula ada serangan jantung. Lepas tu ada pula lemah jantung. Jadi apa beza antara tiga ni? Nanti saya akan perincikan lah. Kemudian tadi saya cakap berkenaan dengan elektrik jantung kan. Jadi kalau ada masalah elektrik kat situ, masalah saraf kat situ, maka akan berlaku masalah pada jantung juga. Kalau masalah injap jantung, darah tak boleh jalan satu hala, tak boleh bergerak satu hala, maka akan timbul masalah juga. Jadi masalah injap jantung. Kalau masalah jantung berlubang, sepatutnya jantung kanan, jantung kiri tak boleh ada connection, tak boleh ada hubungan di situ. Tapi bila ada lubang di situ, maka akan berlaku masalah. Dia bukan masalah jantung berlubang ni, maksudnya ada lubang darah keluar daripada jantung pergi tempat lain. Yang tu mati dah sakit tu. Okey, kita tengok sakit jantung. Apa yang maksudnya bila kita kata kita ada sakit jantung? Ia berkaitan dengan salur darah yang membekalkan darah ke jantung. Okay, salur darah yang saya sebut tadi tu ada 1, 2, 3. Jadi kalau salah satu bahagian dan salur darah ni tersumbat ataupun lubangnya semakin kecil. Okay, disebabkan oleh lemak yang lekat kat situ. Jadi kalau kita buat potong keratan rentas, kita tengok lubang tu besar mana. Makin kecil lah saya tengok tu je. Jadi yang sepatutnya darah beroksigen yang banyak dibekalkan pada jantung untuk jantung betul bekerja, dia tak dapat pun banyak tu, dia dapat sikit saja. Jadi serupa macam kita nak buat kerja banyak tapi dapat makan sikit je. Larat tak? Mesti tak larat kan? Jadi dia ada sakit jantung kat situ. Jadi apa yang bila kata sakit jantung ni macam mana rasa dia? Okey. Selalu pesakit dia akan cakap kata dia sakit dada. Ataupun orang kata dada terasa ketat. Kita ketat ni macam mana? Kalau kata pelajar boleh bayangkan ada kawan pergi duduk atas dada. Jadi kita nak menafas, nak tarik nafas tak boleh. Dia rasa tak boleh lepas. Itu dia terasa dada terasa ketat. Tapi dia untuk jangka masa yang pendek je, untuk beberapa minit, waktu tengah buat kerja cepat angkat berat ke, jalan laju-laju ke, waktu tu dia akan rasa seketat dan sakit dada. Tapi dia tak berpanjangan. Okey, dia tak panjangan, dia dalam kurang daripada 20 minit. Okey. Jadi satu lagi pula sakit dada tapi dia waktu rehat pun dia sakit dada. Yang ni lebih serius lagi. Okey.
Dan selalu doktor kalau ada sakit jantung macam ni, dia akan bagi ubat bawah lidah. Dia sakit dada, dia akan letak ubat bawah lidah. Maka waktu tu dia akan rasa lega sekejap lah dia punya sakit dada tu. Okey, macam mana dia berlaku? Macam saya cakap tadi, apabila badan buat kerja berat, jantung perlu bekerja lebih kuat. Jadi bila jantung ni perlu bekerja lebih kuat, dia perlukan oksigen yang lebih. Jadi salur darah yang sempit akan mengurangkan penghantaran darah ke oksigen ke jantung. Okay. Kemudian, serangan jantung pula. Serangan jantung ni macam mana? Okay. Apabila salur darah yang bekalkan darah ke jantung ni tersumbat, oksigen tak boleh nak pergi kat bahagian jantung tu, maka jantung tu lama-lama dia matilah. Dia tak hidup, matilah, tak ada oksigen. Jadi bila bahagian jantung tu mati, ni kata contohnya hitam ni, ni bahagian mati. Okey. Jadi sakit rasa sakit je, sakit sangat-sangat lah. Okey, kadang-kadang akibat daripada yang jantung mati ni, kalau besar kawasan jantung tu yang mati, maka sakit tu meninggal dunia. Okey. Lepas tu kalau kata sikit mati sini, sikit mati sikit, jantung ni dah tak kuat, jadi dia akan berlaku lemah jantung. Dan satu lagi, kalau kata bila jantung ada bahagian yang tak fungsi, bahagian sini tak mengepam, bahagian sini tak mengepam, dia tak boleh mengepam dengan cantik. Jadi dia akan berlaku darah dalam jantung tu mudah nak jadi beku. Dia beku sikit, dia tak dicecair sepenuhnya. Maka bila darah beku yang sikit-sikit ni pergi ke mana? Pergi ke otak, maka akan berlaku stroke ataupun angin ahmad. Okey. Rawatan sakit jantung ataupun serangan jantung ni nak buat macam mana? Memang perlukan pembedahan untuk gantikan salur darah jantung. Kalau salur darah yang tiga-tiga semua tersumbat, dia tak boleh buat apa dah, kena ganti. Yang kedua, kalau satu saja kata tersumbat, kadang-kadang dia orang boleh guna stent. Nanti saya terangkan macam mana ya. Dia orang buka lubang pada salur darah tu menggunakan belon. Okey. Satu yang selalu doktor akan bagi adalah ubat bawah lidah. Sebab ubat bawah lidah ni dia akan menyerap masuk dalam salur darah bawah lidah, pergi ke jantung, maka akan buka salur darah ke jantung tu. Dan apa lagi yang boleh dibuat untuk rawatan sakit jantung? Kalau pesakit tu ada darah tinggi atau kencing manis, maka pengawalan penyakit itu sangat penting. Okay, sebab bila ada penyakit darah tinggi ataupun penyakit kencing manis, maka salur darah tu sendiri akan rosak. Jadi kalau tak dijaga, maka salur darah tu akan rosak lah. Jadi salur darah yang dekat jantung tu akan rosak. Maka akan berlaku lah kurang oksigen ke jantung tersebut. Dan satu lagi berkenaan dengan pengawalan berat badan. Okey, bila kita ada jantung, bila kita berat, kita lebih berat badan ataupun gemuk, maka jantung kita ni terpaksa membekalkan lebih banyak darah ke seluruh tempat. Jadi dia bekerja lebih kuat. Jadi kalau kata kita boleh kawal berat badan kita supaya tidak menjadi lebih berat badan ataupun gemuk, maka jantung kita tak perlulah bekerja dengan sangat kuat. Jadi saya sahaja nak bercerita sedikit lah tentang ada ayah mertua saya, arwah dah lah. Dulu dia memang ada lemah jantung. Kemudian walau bagaimanapun lah dia telah didiagnos mengidap kanser, maka telah menjalani rawatan. Akibat rawatan itu dia telah kehilangan 20 kilogram berat badan dia. Apabila dia kehilangan 20 kilogram berat badan dia, jantung dia jadi okey. Dia tak perlu lagi ambil ubat apa-apa pun. Dan dia tidak ada lagi masalah sesak nafas atau sebagainya. Sehinggalah dia meninggal dunia 7 tahun kemudian. Okey, jadi bagaimana kita nak yang saya cakap tadi rawatan terhadap penyakit jantung tadi, yang kita kata pembedahan coronary bypass. Apa yang berlaku, salur darah yang kat sini semua ni tersumbat. Jadi dia orang akan sambung salur darah lain daripada aorta ni pergi ke selepas tempat yang tersumbat tu. Jadi dia boleh sambung teruslah ke salur darah yang lain-lain, ke dinding jantung. Ini dia buat satu kat sini, ini dia buat satu lagi kat sini, dia sambung. Ini kita kata coronary bypass. Okey, satu lagi adalah stent, yang angioplasty tu. Yang ni salur darah katalah yang kat sini saja tersumbat,
dia akan masukkan wire dalam salur darah sampai ke tempat yang tersumbat ni, dia akan adakan belon. Dia akan, jadi kembungkan belon tu, pecahkan semua yang tersumbat kat sini dan dia tinggalkan wire kat sini supaya salur darah tu tidak kecut semula. Okey, lemah jantung. Jadi macam saya cakap tadi, bila lemah jantung, kalau kita bayangkan macam macam apa? Macam pam air. Okey. Bila pam air ni, dia ada pam daripada sini masuk sini, dia pam ke seluruh pipe-pipe ni. Cuba bayangkan kalau pipe ni tersumbat sini, tersumbat sana, jadi dia nak pam pun dia lama-lama dia akan lemah lah. Lama-lama dia rosak. So, apalah juga dengan lemah jantung ni, bila salur darah semua dah tersumbat, jadi dia pun lemah. Tambah pula kalau dia pun ada heart attack, kat sini mati, kat sini rosak, semua rosak, dia akan lemah juga. Okey, jadi macam ni lah, salur darah kalau nak normal macam ni, tiba-tiba dah jadi sempit. Ya. Okey, jadi kalau orang yang mempunyai gejala lemah jantung, apa dia akan rasa? Dia tak rasa lebih macam sakit dada, dia lebih kepada sesak nafas. Okey, bila dia nak tidur, dia tak boleh nak tidur dengan flat. Dia kena guna 3 ataupun 4 pantal. Kalau dia bangun daripada tidur, tengah waktu dia tidur tu, dia terpaksa bangun mengejut sebab dia sesak nafas dalam tidur dia. Okey. Atau dia tak boleh nak buat kerja kuat sebab sekejap dia sesak nafas. Sekejap kalau kita tengok kan, macam kita bayangkan pump tu, okay, bila berlaku blok dekat sini, okay, kita panggil backflow. Dia darah ni akan pusing balik, dia akan berkumpul banyak kat sini. Ini yang menyebabkan dia jadi sesak nafas, yang panggil paru-paru berair. Okay, cecah air akan keluar, duduk kat paru-paru. Okay, kalau blok kat sini pula, ke paru-paru ni, jadi darah tu backflow, dia pergi ke kaki. Okay, jadi bengkak kaki, bengkak paru-paru berair, bengkak kaki sebab cecah air dah kumpul kat kaki. Kemudian satu lagi, jantung tu sendiri menjadi semakin besar sebab dah duk berkumpul, dia tak boleh nak pump. Jadi kalau kita tengok x-ray, jantung dia besar ni. Kalau normal sampai dekat arrow merah tu sahaja. Okey. Kalau masalah saraf pula, jadi macam mana? Bila masalah saraf, dia jadi jantung tu tak boleh mengepam dengan cara yang betul. Okey, sebab elektrik dia out. Kejap kelip ada elektrik, kejap tak ada elektrik. Okey, jadi apa yang pesakit rasa, dia rasa jantung ni berdebar-debar, laju tak ada sebab. Kadang-kadang kita rasa macam tu bila kita takut, tapi tak ada sebab pun laju. Okey, kadang-kadang jadi sekejap, tapi jadi pula. Jadi bila jantung berdebar ni pesakit pun rasa macam nak mati lah, dia kata. Jadi kadang-kadang tu berlaku dah jantung dah laju sangat, dia bekerja kuat sangat, jadi rasa sakit dada lah. Okey, yang ni ritma ataupun kita panggil kita panggil debaran dan nadi, bukan debaran lah, kita panggil rentak nadi yang tidak sekata. Jadi apa yang doktor buat untuk ni, dia kena buat rawatan laser. Dia laser kawasan-kawasan ni supaya jadi betul lah. Laser kalau tak betul juga, tapi dah kawasan ni clear dah, dia akan letak bateri di bawah kulit untuk sambung ke bahagian elektrik jantung tu. Okey. Kalau masalah injap jantung pula macam mana? Kalau masalah injap jantung, maksudnya darah dah tak boleh ikut jalan yang betul, dia pusing balik. Okey, jantung ada injap, ada 4, 2, 3, 4. Jadi bila rosak injap tu, dia jadi sempit ke, pintu dia dah terbuka, depan belakang semua macam tu. Jadi jantung tu dia tak berfungsi dengan baik lah.
Jadi bila tak fungsi dengan baik, dia kena kerja lebih kuat. Jadi dia akan rasa masalah sakit dada, dia akan sesak nafas. Ya, dan bila jantung tak mengalir dengan baik, darah tak mengalir dengan baik, ada ketulan darah, dia akan macam tadi juga akan bawa kepada stroke. Okay? Dan juga satu lagi serangan jantung. Jadi, rawatan kat sini apa? Rawatan kat saya barulah betul pembedahan yang membuka jantung tu. Potong jantung tu buka, lepas tu dia ganti. Dia ganti injap-injap tu. Ini baru betul buka jantung. Okey. Jadi, tadi kita cakap berkenaan dengan masalah bila ada masalah injap jantung. Sekarang ni kalau jantung berlubang, dia berlubang kat mana? Ni kan kita kata tadi bila ada jantung sebelah kiri, jantung sebelah kanan, dia tak bergabung. Tapi kat sini adalah pula ada lubang kat situ. Jadi dia masuk. Kadang-kadang dia masuk yang dinding dekat ventricle, ada juga dia dinding dekat atrium. Okey. Jika macam ni, maksudnya darah yang oksigen dengan darah tak beroksigen ni akan bercampur bau. Jadi pesakit ni dia akan jadi pucat, dia akan biru, muka dia tak merah lah. Sebab dia banyak darah yang tak beroksigen kat kulit dia. Okay. Dan yang ni selalu kita jumpa bila pesakit kanak-kanak lah yang lahir dengan masalah jantung. Dan kalau lubang ni semakin besar, dia orang terpaksa buat rawat, dia orang akan terpaksa pembedahan untuk tutup lubang tu. Kalau kecil, kadang dia tutup sini. Jadi, sebagai kesimpulan kat sini, jantung adalah anugerah Allah yang sangat tinggi. Jadi kita memang perlu jaga jantung tu. Jadi macam mana kita nak jaga jantung tu sebenarnya? Kita jaga jantung tu dengan mengamalkan cara hidup yang sihat dan satu lagi cara pemakanan yang sihat. Okey. Sebab kita tengok banyak dia berkaitan dengan salur darah yang tersumbat tu. Jadi macam mana kita nak buat tu? Okey. Cara hidup yang sihat. Bersenam. Bila kita beriadah 20 minit setiap hari, maka jantung kita akan biasa untuk bekerja dengan lebih kuat. Maksudnya dia dah biasa bekerja teruk. Jadi dia tak ada lah, kalau kena bekerja sikit dia terus letih lah. Jadi macam atlet lah. Kalau dia biasa lari, dia lari tu tak ada apa. Tapi kalau orang tak pernah lari, tiba-tiba nak lari 100 meter pun dah semput. Macam tu juga jantung kita. Okay. Satu lagi, bila kita duduk kat kerusi, setiap jam tu kita kena bangun. Bangun je lah untuk seminit buat apa-apa. Jangan duduk. Sekarang ni kan kita PDPR, berjam duduk kat kursi depan komputer. Maka sebenarnya setiap lepas jam tu kena bangun sekejap. Jangan duduk je. Okay. Satu lagi kita elakkan stres berlebihan. Di waktu ni kita kenalah keluar pergi main. Petang tu jangan terperuk je di rumah. Okay. Tapi janganlah pula kita hilangkan stres dengan makan makanan yang tak sihat. Sebab yang tu akan menyebabkan masalah jantung balik pada kita. Dan kita kena elakkan obesiti. Jadi kita nak kata cara pemakanan yang sihat pula. Okay, Rasulullah SAW telah mengajar kita. Dia bagi tips. Makan bila lapar, berhenti sebelum kenyang. Kenapa yang kita kata macam tu? Sebab signal daripada perut kepada otak kita mengatakan kita kenyang ni, dia ambil masa sikit. Dalam 5 minit ke 10 minit untuk beritahu kata kita dah kenyang. Jadi waktu tu kita kena makan perlahan-lahan sebab perut ni penuh. Yang penuh tu dia ambil masa lah, dah penuh dah. Baru dia beritahu. Kalau kita makan cepat-cepat sangat, dia dah penuh tapi tak sempat beritahu, kita akan makan lagi. Okay. Dan satu lagi, kunyah makanan tu secukupnya. Sebab bila kita kunyah banyak-banyak, otak kita akan dapat signal kata kita makan banyak. Maka kita akan cepat kenyang. Elakkan minuman manis. Minuman manis ni kalau kita tak jaga akan bawa kita kepada kencing manis. Kencing manis akan merosakkan salur darah kita. Banyakkan minum air kosong. Setiap 25 kilo berat badan kita, kita perlukan 1 liter air. Dan satu lagi, kurangkan makanan proses. Lebihkan makanan asli. Janganlah duk asyik-asyik makan nugget, makan hotdog dan sebagainya. Makanlah buah. Makan limau, apple, pisang, tembikai. Itu lebih baik. Okay. Jadi sekian dulu dari saya. Apa yang terkurang, saya minta maaf. Kalau yang salah, astagfirullah. Kalau yang betul, alhamdulillah.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.